Italy is still too weak. Violated the Paris. Tahukah Anda, suatu ketika dulu di Nusantara kita ada seorang tokoh yang diakui ketinggian ilmunya sehingga pernah dipilih oleh para ulama Mekah untuk menjadi orang tengah dalam pertikaian khilafiyah antara Syekh Muhammad Abduh dengan Syekh Yusuf Al-Nabhani di Beirut. Insan tersebut ialah Syekh Ahmad Al-Fatani, tokoh pemikir dan ulama alam Melayu yang merupakan guru kepada Tok Janggut dan Tok Kenali. Teruskan bersama channel Pendekar Ilmu dan subscribe atas sokongan anda kepada usaha kami. Nama lengkap beliau ialah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zainal Abidin. Syekh Ahmad merupakan ulama berketurunan Rasulullah SAW yang bersambung salasilahnya melalui Ali Al-Masyhur Al-Lakihi. Beliau dilahirkan di Kampung Jambu, Negeri Jerim, Patani pada 10 April 1856. Pada mulanya, beliau dididik oleh bapanya sendiri, kemudian dengan bapa saudaranya Syekh Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa yang terkenal dengan gelaran Tok Pendang Daya Dua, iaitu seorang guru pondok yang sangat masyhur di Patani. Pada usia 6 tahun, beliau telah mengikut ibu dan bapanya berhijrah ke Mekah. Di sana, beliau berkesempatan bergaul dengan ramai alim ulama. Kecerdasan otaknya terserlah pada usia yang muda, iaitu 12 tahun, sehingga boleh mengajar ilmu tata bahasa Arab kepada yang lebih berusia darinya. Ulama Mekah menggelarnya Sibawih Saghir kerana kejayaannya yang luar biasa dalam ilmu nahu. Dari Mekah, beliau ke Baitul Maqdis untuk mendalami ilmu perubatan selama 2 tahun daripada seorang tabib yang berasal dari Kabul, Afghanistan yang bernama Abdul Rahman Al-Kabuli. Hasil pembelajarannya dengan doktor itu, Syekh Ahmad Al-Fatani telah menghasilkan beberapa buah karya perubatan dan antaranya ialah Taib Al-Ihsan fi Atib Al-Insan, iaitu kitab perubatan Melayu. Di dalam kitab tersebut, beliau membincangkan tentang gabungan ilmu perubatan Yunani, Melayu dan Islam. Setelah itu, beliau menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar, Mesir selama 7 tahun sebelum kembali semula ke Mekah dan merupakan anak Melayu yang terawal menjadi pelajar di universiti tersebut pada ketika itu. Kajian dan penyelidikan mendapati beliau menguasai 47 bidang ilmu termasuk politik, ekonomi, seni, budaya dan pentadbiran. Ini ditulis sendiri oleh salah seorang anak murid beliau yang terkenal, iaitu Tok Kenali, dalam majalah pengasuh bertarikh 2 Zulkaidah 1352 Hijrah, iaitu 15 Februari 1934 Masihi, hari Khamis, jilid ke-17, muka ke-13 dan 14. Pengkaji sejarah ulama Nusantara iaitu almarhum Ustaz Wan Muhammad Saghir Wan Abdullah berkata bahawa datuknya itu seorang yang berpandangan jauh. Antaranya ialah ramalan beliau tentang akan wujudnya sebuah teknologi perkomputeran. Walhal pada zaman itu, komputer masih belum dicipta berdasarkan daripada manuskrip Mir'atul Ajib dan Hanikatul Azhar. Yang mengagumkan ialah tentang penemuannya mengenai penghasilan emas 24 karat menggunakan bahan campuran yang bukan daripada emas. Namun sayangnya, beliau telah membakar naskah tersebut kerana dikhawatiri akan menjadi punca kepada pergaduhan anak-anak muridnya dan memecah belahkan ummah. Tetapi ada yang mengatakan bahawa naskah tersebut masih ada, cuma disimpan oleh beberapa guru pondok dan pernah dilihat ketika era Perang Dunia Kedua dahulu. Malah datuknya itu pernah diberi kepercayaan oleh pemerintah Turki untuk memeriksa kitab sama ada dalam bahasa Arab atau Melayu pada 1884.
dan terus meminta pemerintah Turki mencetaknya secara besar-besaran, termasuk kitab Melayu, Jawi, supaya dapat menyebarkan dakwah Islamiah secara meluas di Nusantara. Hal ini kerana pada ketika itu golongan ulama dan penulis hanya dapat menyebarkan dakwah Islamiah dengan salinan kitab yang disalin daripada satu kitab ke satu kitab. Syekh Ahmad Al-Fatani juga merupakan seorang tokoh politik yang hebat. Beliau menjalin hubungan yang baik bersama Sultan Turki Utsmaniyah sehingga kan pada 1889 Masihi, Syekh Ahmad Al-Fatani dilantik sebagai penasihat syarif atau Raja Mekah ketika itu dan diberi kerajaan Turki Utsmaniyah pada 1889 Masihi demi memudahkan urusan-urusan pentadbiran dan politik. Ketika berada di Mekah, beliau telah menubuhkan sebuah organisasi bernama Al-Jamiyah Al-Fataniyah yang bertujuan untuk bersama-sama menyuruh membebaskan kepulauan Melayu daripada belenggu penjajah dengan mengumpulkan semua cendekiawan dan ahli fikir orang Melayu dari seluruh Nusantara yang berada di Mekah ketika itu. Sepanjang hayatnya, beliau telah mengarang lebih 160 kitab terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kitab asli berbahasa Arab, bahasa Melayu dan kitab yang ditashih. Tashih ialah kegiatan memeriksa kitab yang dihasilkan oleh orang lain sebelum dicetak. Beliau menjadi pentashih atau pemeriksa kitab pertama di alam Melayu dan yang pertama memperkenalkan istilah ini pada 1871. Syekh Ahmad Al-Fatani telah kembali ke Rahmatullah pada malam Rabu, tanggal 11 Zulhijjah 1325 bersamaan 14 Januari 1908 di Mina, sewaktu menunaikan ibadah haji dan jenazah almarhum dikuburkan di perkuburan Ma'ila, Mekah. Semoga ruh beliau ditempatkan bersama dalam golongan yang beriman. Al-Fatihah.